Kawan-kawan, mari kita baca buku Si Disleksia Anugerah Istimewa. Bab 1. Mari mengenali Fazan si disleksia. Fazan telah membesar dengan sihat sama seperti kanak-kanak yang lain. Fazan juga hidup dalam sebuah keluarga yang bahagia dan saling menyayangi antara satu sama lain. Fazan dan keluarga tinggal di sebuah rumah banglo yang besar dan agam di tengah-tengah bandar. Ibu bapa Fazan mempunyai kerjaya yang hebat. Bapanya yang bernama Kamarul bekerja sebagai pegawai bank. Ibunya pula bernama Anisa bekerja sebagai seorang pensyarah di sebuah universiti swasta. Fazan juga mempunyai seorang abang yang bernama Saiful. Walaupun ibu bapa mereka sibuk bekerja, mereka tidak pernah mengabaikan keperluan Fazan dan abangnya. Kini, usia Fazan telah genap 8 tahun. Fazan bersekolah di sebuah sekolah rendah yang sama dengan abangnya Saiful. Namun begitu, ketika Fazan berusia 8 tahun, ibu bapanya telah mendapati bahawa terdapat perbezaan ketara antara Fazan dan Saiful, terutamanya dari segi potensi dan pencapaian Fazan dalam bidang akademik. Bab 2. Mengenal pasti masalah Fazan si disleksia. Tanda-tanda disleksia. Fazan mempunyai hobinya tersendiri. Dia sangat suka akan kucing. Dia jarang keluar rumah. Lantaran itu, Fazan tidak mempunyai ramai kawan. Masa lapangnya banyak dihabiskan dengan membelai kucing kesayangannya. Apabila ibu atau bapanya cuti, mereka akan membantu Fazan dan Saiful untuk menyiapkan kerja rumah yang diberikan oleh guru. Faizul, Saiful, mari sini siapkan kerja sekolah kamu berdua. Baik, Ibu. Sekejap, Ibu. Bagi Fazan nak tengok upeteng kejap. Ketika Fazan dan Saiful sedang asyik menulis, Puan Anisa melihat tulisan Fazan sangat hodoh seperti cakar ayam. Sewaktu Fazan menulis, terdapat banyak huruf yang tertinggal. Huruf yang ditulis juga terkeluar dari ruang yang sepatutnya. Malah tulisannya bertindan serta berterabur. Setiap kali bangun pagi, Fazan tidak bersemangat untuk ke sekolah. Dia akan melambat-lambatkan pergerakannya sehingga dimarahi oleh ibunya. Fazan sayang, pergi mandi sekarang? Ibu, Fazan sejuklah nak mandi. Ibu ada masakkan nasi goreng ni. Nanti Fazan makan ya nak? Ibu, Fazan tak nak nasi goreng. Fazan, jangan buat perangai mengada kamu. Kita dah lambat ni. Marah Puan Anisa sambil jegi mata ke arah anaknya. Pagi yang tidak disukai oleh Fazan dimulakan dengan subjek bahasa Melayu yang diajar oleh Cikgu Mastura. Cikgu Mastura juga merupakan guru kelas tahun 2 Bestari. Fazan, bangun dan baca petikan 1, baris nombor 5. Fazan, berapa lama saya dan kawan-kawan kamu perlu tunggu kamu untuk baca? Sudah Fazan, kamu duduk. Suara garang Cikgu Mastura bergema lagi menggegarkan satu kelas. Tambahan pula, di dalam kelas juga Fazan sering membohongi gurunya dan menyatakan dia tidak sihat supaya dia dibenarkan untuk tidak turut serta dalam sesi pengajaran yang berlangsung. Cikgu, saya sakit perut. Okey Fazan, kamu boleh berehat di belakang kelas dulu ya. Setiap kali gurunya meminta Fazan untuk membaca atau menulis, dia sering melakukan silap yang sama berulang kali. Kesilapan yang dilakukan itu menyebabkan Fazan sering memperoleh keputusan tercorot atau gagal dalam ujian. Setelah masalah ini berlarutan hampir pertengahan tahun sekolah, Cikgu Mastura mula rungsing. Cikgu Mastura mengambil keputusan untuk berbincang dengan ibu bapa Fazan tentang masalah ini. Betul tu. Saya dapat lihat cara Fazan menulis tidak seperti umur 8 tahun. Gaya tulisannya sama seperti kanak-kanak umur 5 atau 6 tahun.
Ya Puan, Fazan langsung tidak dapat membaca, menulis, memahami serta dia juga tidak menyiapkan kerja dan sering termenung dalam kelas. Setelah mereka berbincang, Puan Mastura mencadangkan Puan Anisa dan Encik Kamarul untuk merujuk permasalahan yang dihadapi oleh Fazan kepada pihak klinikal atau pihak pakar bagi mendapatkan penjelasan lanjut. Saya pernah ada pelajar yang mempunyai masalah sama dengan Fazan dan dia telah didiagnosis sebagai seorang murid yang menghidap masalah disleksia. Tapi Puan, Encik, jangan risau. Belum terlambat untuk Fazan mendapatkan rawatan. Baik cikgu, terima kasih kerana ambil berat perihal anak kami. Saya akan bawa Fazan berjumpa dengan pihak klinikal. Terima kasih ya cikgu. Bab 3, bertemu pakar. Cara-cara pakar menguji perkembangan Fazan si disleksia. Pada tarikh yang telah ditetapkan, Puan Anisa dan Encik Kamarul membawa Fazan ke klinik untuk berjumpa dengan Dr. Arif. Dr. Arif menyambut baik kedatangan mereka dan sempat beramah mesra. Pediatrik merupakan satu cabang dalam perubatan yang memfokuskan pesakit dalam lingkungan umur bayi yang baru lahir sehingga peringkat remaja berumur 18 tahun. Rawatan yang diberikan melibatkan penyakit-penyakit yang biasa dan jarang berlaku pada kanak-kanak di peringkat umur mereka. Pakar pediatrik juga akan meneliti perkembangan dan tumbesaran kanak-kanak sepanjang tempoh yang ditetapkan. Bagus ya. Encik dan Puan bawa anak berjumpa dengan pakar bagi mendapatkan nasihat. Puan dan Encik jangan risau. Pihak kami akan berikan bantuan dan rawatan yang sepatutnya terhadap masalah yang dihadapinya. Setelah beramah mesra dengan ibu bapa Fazan, Dr. Arif meminta Puan Anisa dan Encik Kamarul menceritakan masalah anaknya, Fazan. Dr. Arif menjelaskan yang pihak beliau perlu mendapatkan keterangan yang jelas berkenaan dengan simptom yang ditunjukkan oleh Fazan apabila berada di rumah dan juga di sekolah berdasarkan yang diadu oleh guru-gurunya. Pada masa yang sama, Dr. Arif juga bertanyakan berkenaan dengan sejarah kesihatan keluarga. Puan Anisa menceritakan secara terperinci satu persatu tingkah laku yang ditunjukkan oleh Fazan sama ada di rumah dan juga di sekolah serta cerita sejarah kesihatan keluarga mereka. Doktor, anak saya sekarang berumur 8 tahun dan dia telah menunjukkan perilaku yang sangat berbeza jika dibandingkan dengan abangnya sewaktu abangnya juga usia 8. Anak saya, Fazan ni selalu beri alasan untuk ke sekolah. Malas buat kerja sekolah, lambat dalam membaca, kadang-kadang menulis dengan huruf yang berterabur dan tertukar seperti P dan Q atau P dan B. Sebelum ini saya ingat proses pembesaran yang biasa seperti kanak-kanak normal, tapi setelah Fazan menginjak tahun 2, saya rasa macam pelik kerana kelakuannya seperti gaya umur 5 atau 6 tahun. Guru kelas dia juga ada memberitahu bahawa Fazan ada berbohong yang dia sakit supaya dia tidak turut serta dalam sesi pengajaran. Fazan juga tidak boleh membaca walaupun 2 suku kata, selalu termenung dan tidur dalam kelas. Dr. Arif mendekati Fazan dan membuat pemeriksaan umum seperti mata, telinga dan juga degupan jantungnya. Kemudian, Dr. Arif menala pandangannya ke arah Fazan sambil bertanya beberapa soalan mudah. Fazan, apa khabar hari ini? Apa perasaan Fazan hari ini? Seronok ke tak seronok? Fazan dah makan? Selepas itu, Dr. Arif menyarankan Puan Anisa dan Encik Kamarul untuk membuat pemeriksaan saraf, ujian psikologi, ujian akademik terhadap Fazan yang akan dianalisa satu persatu oleh Dr. Arif sendiri. Borang soal selidik merupakan satu set soalan atau item yang berbentuk tulisan. Borang soal selidik ini juga merupakan alat yang dibentuk secara khusus untuk mengumpulkan maklumat bagi tujuan analisis yang dapat menjawab sesuatu persoalan. Oleh itu, borang soal selidik ini amat penting untuk doktor mengetahui masalah yang dihadapi oleh pesakitnya. Setelah beberapa ujian dan rawatan yang dibuat ke atas Fazan, Dr. Arif mengesahkan yang Fazan mempunyai masalah disleksia. Dr. Arif menjelaskan
bahawa Fazan mempunyai ciri-ciri yang ada pada seseorang pengidap disleksia, iaitu kesukaran belajar membaca, bercakap lambat, perkembangan motor yang lambat dan koordinasi pergerakan yang lemah. Walaupun disleksia diklasifikasikan sebagai penyakit yang tidak dapat disembuhkan, pengesanan dan intervensi telah terbukti berkesan dalam meningkatkan kemampuan pesakit disleksia untuk membaca dan menulis kembali. Encik dan Puan jangan risau ya. Sekarang ini terdapat banyak alat teknologi untuk membantu Fazan membaca dan menulis. Teknologi ini juga boleh dilakukan sama ada di rumah atau di sekolah. Bab 4. PPKI dan kerana Fazan si disleksia. Setelah Fazan didiagnosis sebagai salah seorang pengidap disleksia, Dr. Arif telah membantu Puan Anisa dan Encik Kamarul bagi menguruskan pertukaran Fazan ke sekolah PPKI. Dengan sokongan borang pemeriksaan doktor serta prosedur yang telah ditetapkan, pertukaran Fazan ke sekolah PPKI berjalan dengan lancar. Kini, bermula kehidupan Fazan sebagai seorang murid berkeperluan khas di sebuah sekolah PPKI. Fazan ditempatkan di sebuah kelas yang hanya mempunyai 5 orang murid termasuk dirinya. Pada awalnya, Fazan masih terbawa-bawa dengan sikap lamanya, malah makin menjadi-jadi. Fazan masih juga suka termenung dalam kelas, suka tidur dan tidak mahu melibatkan diri secara langsung dalam pengajaran. Fazan kadang-kala memberontak dan tidak mahu bercakap dengan semua. Tingkah laku yang telah ditunjukkan oleh Fazan telah membuatkan Cikgu Alia rungsing. Cikgu Alia memutuskan untuk berbincang dengan guru kelas Fazan dan penolong kanan PPKI. Setelah itu, mereka memutuskan untuk berjumpa dengan ibu bapa Fazan. Pada hari berikutnya, Puan Anisa dan Encik Kamarul datang ke sekolah. Cikgu Alia menyambut baik kedatangan Encik Kamarul dan Puan Anisa. Selamat pagi Encik, Puan. Selamat pagi cikgu. Boleh saya tahu ada apa cikgu panggil kami? Fazan ada buat masalah dekat sekolah ke cikgu? Cikgu Alia menceritakan serba sedikit kelakuan yang ditunjukkan oleh Fazan semenjak dia dipindah masuk ke sekolah PPKI. Cikgu Alia turut menjelaskan kemungkinan yang bersarang di hatinya adalah disebabkan oleh Fazan belum dapat menyesuaikan diri di sekolah baru. Saya panggil Encik dan Puan datang bukan hanya untuk menceritakan masalah Fazan di sekolah. Malah, saya lebih kepada ingin memberitahu bahawa kita perlu bekerjasama bagi memastikan Fazan dapat membaca dan menulis sama seperti kanak-kanak normal yang lain. Tetapi Encik dan Puan jangan risau. Di sekolah, saya akan membantu Fazan sepenuh hati saya selaku seorang guru dan juga pembimbing dia. Jelas kelegaan terpancar di wajah Encik Kamarul dan Puan Anisa mendengar perkabaran daripada Cikgu Alia berkenaan Fazan. Encik dan Puan jangan terlalu risau. Sudah menjadi kebiasaan murid baru berkelakuan seperti itu. Kami akan cuba berikan tumpuan lebih kepada Fazan apabila berada di rumah. Boleh saya tahu alat bantuan apa yang boleh saya gunakan untuk membantu Fazan di rumah? Saya tak kisah walaupun terpaksa melabur wang ringgit dalam jumlah yang besar asalkan anak saya, Fazan, dapat menulis dan membaca seperti kanak-kanak normal yang lain. Cikgu Alia telah mencadangkan 2 alat bantu teknologi yang boleh digunakan, iaitu muat turun aplikasi Speechify di Play Store dan CPIM Reader untuk melatih diri Fazan mengenal dan menyebut perkataan. Manakala untuk menguatkan motor halus pula, Cikgu Alia mencadangkan Fazan didedahkan dengan permainan Play-Doh. Encik dan Puan jangan bimbang. Kami akan tunjuk dan bimbing terlebih dahulu bagi membolehkan Encik dan Puan mengaplikasikan alat teknologi ini di rumah. Bab 5. Fazan si disleksia serta teknologi bantuan masalah membaca dan menulis di rumah. Setelah menerima cadangan daripada Cikgu Alia, Encik Kamarul dan Puan Anisa telah membeli CPIM Reader serta buku suku kata kepada Fazan.
CP Reader merupakan alat bantu teknologi yang boleh membantu Fazan mengenal dan menyebut sesuatu perkataan atau suku kata. Penggunaan CP Reader sangat mudah kerana ia boleh diaktifkan secara automatik apabila pen bersentuhan dengan kertas. CP Reader akan membunyikan perkataan yang disentuh pada hujung imbasan tersebut. Pada masa yang sama, fungsi mic yang ada di CP Reader ini dapat membantu Fazan untuk melancarkan dia membaca serta mengenali sebutan suku kata perkataan dengan betul. Fazan kelihatan tekun menggunakan CP Reader yang dibeli oleh ibu bapanya. Setiap kali Fazan meletakkan pen tersebut di atas kertas, pen tersebut akan mengeluarkan bunyi perkataan. Fazan juga turut membunyikan perkataan itu bersama-sama secara berulang-ulang sambil diperhatikan oleh ibunya. Setelah beberapa kali Fazan menggunakan CP Reader, dia kelihatan sudah mahir dan dapat menyebut perkataan dengan baik. Encik Kamarul dan Puan Anisa rasa cukup gembira apabila melihat perubahan anaknya Fazan. Wah, Fazan, anak Mama dengan Papa dah pandai membaca. Bagus, Papa dan Mama bangga dengan kamu. Seperti yang dicadangkan oleh Cikgu Alia, setiap kali ada masa terluang atau cuti hujung minggu, Encik Kamarul dan Puan Anisa akan meluangkan sepenuh masanya bersama keluarga. Fazan akan didedahkan dan diajar untuk menggunakan aplikasi Speechify. Speechify merupakan satu aplikasi yang dapat membantu meningkatkan tahap pembacaan Fazan yang akan memberikan stimulasi visual dan auditori secara serentak. Seterusnya, aplikasi ini membantu untuk meningkatkan motivasi kanak-kanak disleksia untuk terus membaca. Fazan dapat mengikuti, membaca atau dapat mendengar teks di mana-mana sahaja. Fleksibiliti yang ada pada aplikasi memudahkan Fazan untuk membaca dalam apa jua keadaan. Pada masa yang sama, apabila Fazan tidak membaca, dia akan didedahkan dengan satu permainan, Play-Doh. Permainan ini dapat membantu Fazan untuk menulis. Fazan, hari ini nak bermain bersama Mama tak? Nak Mama, nak! Play-Doh atau doh mainan memang sesuai untuk tujuan sensori motor halus. Ketika bermain, Fazan bebas menguli, memicik dan mencubit doh pelbagai warna. Ini adalah latihan yang baik untuk jari dan ibu jarinya. Fazan juga diberikan penggelek dan bahan acuan untuk menjadikan permainan itu menarik. Perkara ini dapat menguatkan motor halus Fazan untuk menggenggam pensel dengan baik bagi tujuan menulis. Bab 6, Fazan si disleksia dan teknologi bantuan masalah membaca menggunakan flashcard di kelas PPKI. Di sekolah, Fazan berasa lebih bersemangat berbanding yang sebelum ini. Hal ini demikian kerana Fazan telah pun mempunyai banyak peningkatan dari segi membaca dan menulis ketika di rumah. Hal ini juga didorong oleh guru kelasnya, Cikgu Alia. Cikgu Alia merupakan seorang guru PPKI yang gemar mengajar pelajarnya menggunakan bahan bantu mengajar. Di dalam kelas, Cikgu Alia turut memperkukuhkan tahap pembacaan murid-murid dengan menggunakan flashcard. Flashcard merupakan BBM berteknologi 2D. Flashcard dapat menarik minat murid-murid disleksia, terutama Fazan, dengan rekaan grafik yang berwarna-warni. Seterusnya, penggunaan flashcard dapat meningkatkan daya ingatan dan pemahaman Fazan kerana mesej yang diterima oleh manusia melalui penglihatan mempunyai daya ketahanan lebih tinggi. Cikgu Alia telah mencipta beberapa flashcard bergambar dengan suku kata perkataan yang berbeza warna, iaitu hitam dan merah. Cikgu Alia mengajar Fazan dan kawan-kawannya mengenali gambar dengan mengeja setiap dua suku kata tersebut.
Anak-anak murid yang cikgu sayangi, hari ini kita akan belajar mengeja dengan menggunakan kad bergambar. Fazan, apa yang ada di tangan cikgu ini? Buku, cikgu. Kalau begitu, boleh kamu eja suku kata yang berwarna ini? Biubu, keyuku, buku. Peningkatan dalam tahap penguasaan membaca Fazan telah direkodkan dalam senarai semak oleh Cikgu Alia. Fazan telah menguasai nama dan bunyi abjad, mengingati bentuk dan nama abjad, dapat membatangkan suku kata dengan baik serta kesilapan dalam mengeja semakin berkurang. Bab 7, Fazan si disleksia dan teknologi bantuan masalah menulis Kalami dan buku garis 3 di kelas PPKI. Cikgu Alia bukan sahaja membimbing Fazan dalam membaca, malah dia turut membantu Fazan untuk menulis dengan baik menggunakan alat berteknologi rendah iaitu Kalami dan juga buku garis 3. Kalami ialah alat pemegang pensel untuk membantu kanak-kanak yang menghadapi masalah menulis. Kalami melatih kanak-kanak ini memegang pensel dengan betul supaya dapat menghasilkan tulisan yang cantik, kemas, terang dan kurangkan rasa penat menulis. Kalami juga mempunyai saiz mengikut tahap umur. Setiap kali Fazan menulis, Cikgu Alia akan membimbing dan membantu Fazan memegang pensel dengan bantuan teknologi Kalami bagi memudahkannya menulis di dalam buku segitiga. Buku segitiga yang digunakan adalah untuk memudahkan Fazan menulis berdasarkan ruang garis yang telah ditetapkan. Fazan, cuba kamu tulis perkataan yang sama dengan cikgu tulis ini. Baik, cikgu. Pada awalnya, Fazan kelihatan terkial-kial tetapi masih dapat menulis dengan baik walaupun dalam keadaan lambat. Cikgu, saya dapat tulis dengan baik. Yeay! Cikgu Alia akan menanda dan merekodkan setiap tahap penguasaan Fazan dalam borang senarai semak bagi mengetahui sama ada dia masih menguasainya atau belum. Dalam pedagogi, instrumen senarai semak digunakan untuk mendapatkan maklumat yang relevan mengenai proses pengajaran dan pembelajaran. Oleh itu, senarai semak merupakan bahan yang memungkinkan untuk merekodkan objektif yang dicapai dan tidak dicapai dalam proses tertentu. Setelah beberapa kali Fazan dilatih memegang pensel dengan bantuan teknologi Kalami, kini Fazan dapat menulis dan memegang pensel tanpa menggunakan alat teknologi itu lagi. Genggamannya terhadap pensel juga semakin baik. Tulisan Fazan semakin cantik, tersusun dan dapat dibaca. Kekuatan motor halusnya juga semakin meningkat. Kebaikan yang menyeronokkan lagi, Fazan dapat menulis dalam tempoh masa yang agak lama tanpa mengadu rasa penat. Wah, peningkatan yang bagus Fazan. Sekarang kamu dapat menulis dengan pensel tanpa menggunakan alat Kalami lagi. Cikgu bangga dengan semangat kamu. Tidak mudah putus asa. Apa kamu rasa sekarang apabila dapat menulis dengan baik? Rasa seronok, cikgu. Bab 8, Fazan si disleksia berjaya menyertai program pendidikan inklusif di arus perdana. Sepanjang Fazan belajar di kelas PPKI, terdapat banyak peningkatan yang telah ditunjukkan oleh Fazan dari segi membaca dan menulis melalui pengaplikasian pelbagai alat bantu teknologi. Fazan juga semakin gembira dan memberikan respon positif terhadap pelajarannya. Peperiksaan Fazan turut memperlihatkan keputusan yang jauh lebih baik dari sebelum ini. Malahan, Fazan juga dapat menumpukan perhatian dan fokus pada setiap pembelajaran yang diajar di dalam kelas. Kini, Fazan memperoleh banyak pengetahuan dalam penggunaan alat teknologi bantuan. Pada masa yang sama, Fazan kelihatan sangat gembira
kerana mempunyai ramai kawan. Terdapat beberapa kejayaan yang telah dilakarkan oleh Fazan semasa berada di PPKI. Antara kejayaannya ialah Fazan telah muncul Johan E. Nilam, pendidikan khas peringkat sekolah, serta dia turut menerima anugerah sebagai pelajar terbaik keseluruhan bagi murid PPKI. Guru-guru PPKI bersama ibu bapa Fazan turut berbangga dengan pencapaian yang ditunjukkan itu. Fazan telah diraikan dengan majlis jamuan penghargaan di atas kejayaan yang telah diraih olehnya. Peningkatan dan perkembangan yang ditunjukkan oleh Fazan telah melayakkan dia mengikuti program pendidikan inklusif PPI. PPI ini bertujuan untuk memberi peluang kepada murid berkeperluan khas untuk belajar bersama murid aliran perdana dalam usaha meningkatkan keyakinan diri mereka. Pencapaian Fazan itu telah membanggakan kerana walaupun secara umumnya Fazan memiliki kekurangan berbanding murid lain, namun hasil galakan, dorongan dan bimbingan orang sekeliling, Fazan telah muncul sebagai seorang pelajar cemerlang dan pelajar contoh bukan sahaja kepada murid-murid PPKI, malah ia menjadi pembakar semangat untuk murid-murid kelas aliran arus perdana. Yeay, dah tamat. Jumpa lagi di lain waktu. Bye!